Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera. Okey murid, hari ini kita akan buat aktiviti atau eksperimen sains tahun 2 yang bertajuk Tumbesaran Pokok Kacang Hijau. Jadi tujuan eksperimen ini dibuat adalah untuk melihat perubahan yang berlaku pada tumbuhan seperti kacang hijau yang cikgu nak buat pada hari ini. Jadi, cikgu minta kamu semua sediakan bahan-bahan yang cikgu minta dan cikgu akan tunjukkan langkah-langkah atau memberi penerangan cara untuk menanam dan merekodkan perubahan yang berlaku pada kacang tersebut. Okey murid-murid, sebelum kita nak mulakan cara untuk menanam pokok kacang hijau ini, cikgu dah menyediakan bahan-bahannya terlebih dahulu. Jadi murid-murid pun perlu sediakan bahan-bahan tersebut. Antaranya adalah cawan atau bekas plastik, air, tisu atau tanah atau kapas dan juga kacang hijau. Ini adalah penyediaan bahannya secara ringkas. Misalnya contoh kalau macam murid-murid tak ada bekas plastik, okey, boleh pakai bekas yang bersesuaian. Kalau ada cawan pun boleh pakai cawan plastik lah. Kalau macam tisu dengan tanah pun sama. Kalau murid-murid ada tisu, murid-murid guna sahaja tisu, tak pun kapas. Kapas tu carik-carikkan dia. Kalau tanah pun sama. Kalau murid-murid nak pakai tanah pun okey je, tak ada masalah. Manakala untuk kacang hijau pula, dia bergantunglah kepada murid-murid. Nak letak berapa? Nak letak 10 pun boleh. Nak letak 15 pun boleh, nak letak 5 boleh, bergantung. Kemudian untuk langkah yang seterusnya, cikgu ambil tisu dalam 5 atau 6. Okey, kenapa cikgu guna tisu? Sebab cikgu rasa cikgu ada bahan tu dan benda tu lagi mudah untuk cikgu guna. Tetapi kalau kamu ada kapas, kamu boleh cari-carikan kapas tu. Dan juga basahkan kapas tu ya. Kalau kamu ada tanah, kamu ambil lah tanah separuh daripada bekas yang kamu guna. Contoh kalau kamu gunakan cawan plastik, jadi kamu ambil tanah dalam separuh. Kalau kamu gunakan bekas macam cikgu guna tu, cuba tengok gambar yang cikgu guna bekas ni, kamu ambil separuh juga. Dia bergantung kepada bekas kamu lah. Selepas itu kamu basahkan dengan air. Nampak tak tisu yang cikgu basahkan macam mana? Cikgu basahkan macam tu. Kalau kamu ambil kapas pun sama, kamu basahkan dia, kamu cerai-ceraikan dia, cari-cari dia, lepas tu kamu basahkan. Tapi kalau tisu tak payah basah, tak payah cari-cari dia. Just basahkan je. Manakala untuk tanah, kalau kamu guna tanah, tak perlu letak air dulu. Okey, kamu just ambil dulu tanah. Okey, faham kan murid-murid? Seterusnya untuk langkah 3 pula, selepas kita dah basahkan tisu, okey, kita lapikkan tisu tu. Kemudian kita susun dan penuhkan ruang dalam bekas tu lah. Sebagai contoh, murid-murid boleh tengok dalam skrin yang cikgu tunjuk ni. Ni contoh yang cikgu buat. Lepas cikgu dah basahkan tisu ataupun kamu basahkan kapas ke, kamu susun-susun dan penuhkan ruang kat dalam bekas yang kamu guna. Kalau kamu guna tanah pula, kamu ambil tanah tu, kamu ratakan biar dia nampak macam dia menyeluruh kawasan ataupun bekas yang kamu guna. Langkah seterusnya pula, kita letakkan kacang hijau macam dalam gambar. Okey, murid-murid boleh tengok gambar, ambil contoh. Kita susun-susun. Jumlah kacang yang diletak juga bergantung kepada murid-murid. Macam cikgu cakap tadi, kalau murid-murid nak letak 10 biji benih pun boleh, nak letak 5 boleh, bergantung. Nak letak 15 pun boleh, tapi jangan banyak sangat lah. Yang penting murid-murid ikut langkah-langkah yang cikgu berikan untuk kita melihat dan juga untuk kita merekodkan tumbesaran biji benih kacang hijau. Okey, bagi murid yang menggunakan tanah, biji benih kacang hijau ini perlu disiram. Okey, kalau siraman air untuk tanah ni, dia tidaklah terlalu berlebihan sangat air dan juga dia tidaklah terlalu berkurangan sangat air. Maknanya dalam sederhana sahaja. Manakala kalau murid yang menggunakan tisu ataupun kapas, cikgu sarankan kamu tak perlu tambah air lagi sebab tisu atau kapas kamu tu dah basah sebelum ni.
Tapi kalau kamu nak tambah pun boleh, cuma jangan terlalu banyak. Cuma sikit sahaja. Sebab nanti air akan terlalu berlebihan. Okey, selepas itu, selepas kita dah siram, kita letak bekas tersebut dekat mana? Kita letak dekat tepi tingkap ataupun atas meja. Biarkan selama 9 hari untuk kita melihat atau untuk kita merekod pembesaran biji benih kacang hijau ini bagi mengenal pasti perubahannya. Okey, kemudian kamu perlu melakukan pemerhatian pembesaran pokok kacang hijau, iaitu dengan membiarkan anak pokok tumbuh. Seterusnya, setiap 3 hari cabut satu anak pokok kacang hijau beserta akarnya. Tampalkan anak pokok tersebut dengan pita pelekat pada buku nota sains. Kalau kamu nak melukis pun boleh, kalau kamu nak tangkap gambar dan tampal pun boleh. Tetapi cikgu sarankan kamu cabut satu anak pokok beserta akarnya supaya kamu dapat melihat ataupun dapat menilai perubahan yang berlaku pada proses pembesaran pokok kacang hijau ini. Jadi kalau kamu macam tak berapa faham, kamu boleh rujuk jadual yang cikgu dah letak dalam skrin ni. Okey, kamu boleh lihat pada hari ke-3, ke-6, ke-9. Ini adalah contoh yang cikgu beri pada kamu dan kamu boleh menggunakannya. Maknanya kamu boleh lihat contoh tersebut dan kamu boleh tampal anak pokok kamu ini berdasarkan apa yang kamu buatlah melalui tanaman biji benih kacang hijau kamu. Okey, di sini dapat cikgu simpulkan bahawa semasa cikgu tunjukkan langkah-langkah untuk eksperimen kacang hijau, terdapat 3 perkara yang boleh disentuh mengenai keperluan asas biji benih, iaitu semasa kita melakukan penanaman, benda yang paling asas sekali adalah udara, suhu yang sesuai dan juga air. Kalau udara, setiap tumbuhan perlu mendapatkan pengudaraan yang cukup dan mencukupi. Contohlah, kalau cikgu buat eksperimen tadi, cikgu tutup bekas tersebut, agak-agaknya boleh ke biji benih tersebut bercambah? Mesti tidak boleh kan? Sebab apa? Sebab dia tidak mencukupi udaranya. Manakala kalau air juga pun sama. Kalau air, setiap tumbuh-tumbuhan termasuklah kacang hijau ni, dia memerlukan air yang mencukupi dan tidak boleh berkurang dan tidak boleh berkurang atau berlebihan. Kemudian untuk keperluan yang terakhir adalah suhu yang sesuai. Okey, seperti murid perlu ketahui bahawa setiap tumbuhan ini mempunyai perbezaan dari segi tanamannya. Ada tumbuhan yang boleh ditempatkan atau ditanam di tempat sejuk dan ada tumbuhan yang tidak boleh kerana ianya bergantung kepada jenis tumbuhan tersebut. Macam cikgu tunjukkan tadi tanaman kacang hijau, masa kita nak buat eksperimen tu, cikgu letak pada suhu bilik yang bersesuaian dengan tanamannya. Jadi cikgu ulang, antara keperluan asas biji benih yang perlu ada adalah udara, suhu yang sesuai dan juga air. Maknanya 3 perkara ni perlu ada untuk memastikan biji benih ini bercambah.